Syukur Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini, ya. Ramai yang datang daripada jauh, ada yang datang daripada Johor, ada yang dari Pahang, yang biru merah ni Pekan saya, ada Bonda tu, ada ketua wanita saya Hisham. Terima kasih semua yang betul-betul sayang Datuk Seri Najib, rindukan Datuk Seri Najib bersama dengan kita pada malam ini, ya. 430 hari Datuk Seri Najib dipenjarakan. Datuk Seri Najib atau undang-undang mahkamah di seluruh dunia, there is not one perfect mahkamah sistem. Di USA pun orang innocent boleh masuk penjara. Di Malaysia pun orang yang tak bersalah boleh masuk penjara. Saya masih tak faham, ya, kenapa Datuk Seri Najib dipenjarakan. What is his crime? Apa salah Datuk Seri Najib? Apa salah Datuk Seri Najib? Anyone? Untuk saya nak kata, dari dulu dia menteri besar, jadi menteri macam-macam menteri, lepas tu dia jadi PM. Akhirnya lepas tu sebab 42 juta Datuk Seri Najib dipenjarakan. Is this fair? Is this fair? Untuk saya the biggest crime kepada rakyat adalah selepas PRU 14. Janji Najib turun, Malaysia diselamatkan. Tengok Malaysia hari ini. Tengok Malaysia hari ini. Macam mana Malaysia hari ini? US dollar ke ringgit paling tinggi hari ini. Dulu Datuk Seri Najib tinggalkan 600 bilion hutang negara. Berapa hutang negara sekarang? 1.5 trilion sekarang. Siapa yang mencuri sekarang ni? Siapa yang patut dipenjarakan? Kita kena tanya. Bukan Datuk Seri Najib. Bila kita kata bilion-bilion ni, 800 bilion sampai akhir ke anak cucu kita tak boleh bayar benda ni. Tapi kalau Datuk Seri Najib masih jadi PM, harapan kita agak cerah. Agak cerah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya cakap bilion-bilion ni tadi dipaparkan isu LHDN yang kita bukan bilion lah, Abang, Yana dan saya milion, tapi Datuk Seri Najib dikenakan 1.69 bilion. Kenapa Datuk Seri Najib dikenakan LHDN? Ada dua tujuan. Bila kita dah habis PRU 14, mahkamah, kes-kes mahkamah ni, 8 kes mahkamah ni direka, tapi satu lagi senjata digunakan untuk jatuhkan Datuk Seri Najib dan keluarga Datuk Seri Najib, iaitu senjata LHDN. LHDN has been weaponized to kill the political career of Datuk Seri Najib. Kalau dia tak dipenjarakan, kita kenakan LHDN untuk Datuk Seri Najib. Dan tujuan kedua, untuk nampak kita satu keluarga semua tak bayar cukai. Tiap-tiap tahun saya bayar cukai. Tiap-tiap tahun Abang Niza bayar cukai. Dia accountant, dia kena bayar cukai. Tapi kuasa LHDN tu boleh salah gunakan. Bayangkan nak bayar cukai 1 bilion. Kalau boleh cukai orang 1 bilion, kenapa tak cukai semua orang 1 bilion? Itukah keadilan? Tapi dia buat ini kepada Datuk Seri Najib, ya. Cerita dia panjang, so saya tahu tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah panas. Saya pun tengah cari kipas ni. Cerita dia panjang. Tapi bila LHDN ni dikenakan, dia dikenakan ke seluruh keluarga kita. Dikenakan ke Abang, ke Yana, ke saya. Dalam hari yang sama, seluruh keluarga Datuk Seri dikena.
Dan saya tak boleh lupa betapa kejam waktu dulu kakak saya masih bertarung nyawa sebab kanser. Tapi dia dikenakan LHDN juga. Itulah betapa kejam waktu dulu. Tapi kita kena tabah. Kita kena teruskan, dan cara LHDN buat ke Datuk Seri Najib dan keluarga, kalau LHDN yang biasa, dia akan kenakan cukai, dan kita ada perbincangan dan terus bayar cukai. Untuk kita sekeluarga, kita dikenakan cukai maksimum 6 tahun dan didenda maksimum, dan semua duit dan apa pun perkiraan dibuat oleh LHDN dan terus dikenakan Form J. Form J tu kita tinggal berapa bulan lah. Habis kita nak negotiate Form J tu, dah boleh bawa mahkamah dan terus nak buat bankruptcy. Itulah apa yang kita melalui, dan sampai hari ini Datuk Seri Najib dipenjarakan, masih boleh dikenakan bankruptcy. So macam kita kata tadi, kita dah ucap, janganlah kerajaan ini jadi kejam macam kerajaan yang dulu. Buatlah keadilan ke Datuk Seri Najib. Saya nak pindah sekejap ke Langkawi. Ramai yang tanya kenapa ada satu anak Datuk Seri Najib pergi ke Langkawi. Sebenarnya bukan yang saya pergi ke Langkawi. Ramai orang Langkawi sayang Datuk Seri Najib. Sebab sayang Datuk Seri Najib yang kita boleh terima anak Najib jadi ketua bahagian di Langkawi. Dan bila saya di Langkawi, baru saya tahu betapa banyak jasanya Datuk Seri Najib. Baru sebulan lepas saya lawat rumah anak seorang ibu tunggal. Anak tu hampir hilang kerja dia. Dia sakit, dia darah tinggi, dan kalau dia tak masuk kerja pun kontrak dia akan dibatalkan. Tapi dia masih ada rumah. Sebab jasa Datuk Seri Najib, dia masih ada rumah PPR walaupun dia nak hilang kerja. Itulah jasa-jasa Datuk Seri Najib yang sampai hari ini orang tak boleh lupakan. Dan saya nak kasih contoh. Dulu kita kata GST tak bagus, GST susahkan rakyat. Tapi bila dia mansuhkan GST, apakah impak dia? Saya kasih contoh di Langkawi. Ada dua isu besar di Langkawi. Tapi bila tak ada GST, kerajaan tak ada duit. Nak selesaikan masalah feri, kena korek ialah tanah tu supaya simpang serut tu boleh jalanlah feri. Tapi sebab tak ada duit, projek tu dibatalkan. GST dibatalkan, dan banyak projek yang membantu rakyat dibatalkan. Dan isu kedua di Langkawi, rakyat tak cukup air. Waktu tu kerajaan BN dan Datuk Seri Najib dah ada rancangan untuk buat dam untuk air khusus untuk orang Langkawi. Sebab GST dimasukkan, hari ini kita pun Kedah tak ada air, Kelantan tak ada air. Negeri mana lagi tak ada air habis ni? Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu malam ni dah panjang. Saya ada sikit lagi nak kongsi. Saya masih tak boleh move on. Dan saya percaya rakyat Malaysia, selagi Datuk Seri Najib tak dapat keadilan, Malaysia tak boleh move on. Betul tak? Kalau Malaysia sanggup letak mantan Perdana Menteri dalam penjara, siapa akan percaya kepada Malaysia?
Ini bukan projek-projek dulu yang dibatalkan lagi. Tapi kalau kita lihat seluruh rakyat Malaysia, rakan-rakan Datuk Seri Najib yang sign petition daripada pemuda, mahasiswa, semua tak boleh move on. Sebab kenapa? Tak ada keadilan untuk Datuk Seri Najib. Tak ada keadilan untuk bosku. Jika kalau kita ada peluang ini, kita nak cakap kepada kerajaan perpaduan, do the right thing. Ya? Do the right thing. Do the morally correct thing. Sebab kalau Datuk Seri Najib, mantan Perdana Menteri, tak boleh dapat hak asas, basic human rights of justice. Macam mana dengan kita? Rakyat biasa yang harga barang tengah naik, harga beras tengah naik, macam-macam lagi tengah melambung. Siapa yang akan membantu rakyat sekarang? Jadi kalau esok hari Datuk Najib dibebaskan, saya percaya dia akan bersama kita untuk membantu rakyat Malaysia. Then we can move on. We can focus on the economy and bangunkan Malaysia. Betul tak? Betul tak? Itu dia. Sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kadang pernah di Langkawi pun cakap pasal Datuk Seri Najib pun macam abang kata tiba-tiba teriak lah. Tiba-tiba menangis. Sedih tuan-tuan. Sedih. Tapi apa yang saya percaya, setiap orang rakyat Malaysia yang betul-betul cintai Datuk Seri Najib, dia berdoa. Dia berdoa untuk Datuk Seri Najib. Tadi kita berdoa dengan Ustaz dari Mekah. Setiap minggu di Jalan Duta kita buat sembahyang hajat. Kita berdoa. Dan saya percaya dengan suara rakyat, dengan hasrat rakyat, Datuk Seri Najib akan dibebaskan juga. Tapi kita terus lawan, tetap lawan. Lawan, tetap lawan. No retreat, no surrender. Itulah semangat Datuk Seri Najib. Demi bebas. Bebas Najib. Bebas Najib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.